Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu dengan saya sekali lagi, Cikgu Muhammad Radi. Pada hari ini, Cikgu akan bincangkan kepada kamu berkaitan dengan topik bab 2, Zaman Air Batu yang dipelajari dalam KSSM Sejarah Tingkatan 1. Jadi, Cikgu akan pada hari ini, Cikgu akan tekankan kepada 3 subtopik iaitu 2.4, Ciri-ciri Zaman Air Batu Akhir, 2.5, Perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir, dan 2.6 kesan perubahan zaman air batu ini terhadap Asia Tenggara, ke tempat yang kita tinggal sekarang ni. Okey, sekarang ni kita lihat topik yang pertama dahulu, subtopik yang pertama dahulu iaitu ciri-ciri zaman air batu akhir. Apakah ciri-ciri zaman air batu akhir ni? Jadi pada akhir pembelajaran ini nanti kamu dapat menghuraikan ciri-ciri zaman air batu akhir. Okay, kita akan lihat kepada ciri-ciri zaman air batu akhir ni satu persatu. Ciri yang pertama ialah ciri fizikal buminya. Pada zaman ini, ciri fizikal bumi, permukaan air laut masih lagi membeku dan juga sebahagian besar bumi dilitupi oleh salji. Ini adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua ialah binatang. Binatang seperti mammoth, berbulu, badak, kuda dan singa tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Jadi pada zaman ini masih lagi wujud binatang-binatang seperti ini yang sekarang ini kebanyakan daripada binatang-binatang ini telah pupus, contohnya mammoth berbulu. Okey, sekarang kita tengok pada ciri yang ketiga ialah tumbuhan. Tumbuhan utama pada zaman ini adalah rumput dan juga tumbuhan renek yang menjala. Okay, ciri yang keempat ialah kehidupan manusia. Okay, terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk dan mereka ini hidup secara nomad dan memburu binatang. Apa itu nomad? Nomad itu adalah manusia yang hidup berpindah randah. Okay, hidup mereka berpindah randah. Itu yang dipanggil hidup nomad. Okey, ciri yang kelima, keadaan aras lautnya. Keadaan aras laut pada ketika ini masih lagi rendah dan juga pulau-pulau bersambung dengan tanah besar. Seperti yang dipaparkan pada paparan video ini, kamu boleh lihat ini merupakan peta Asia Tenggara yang mana pada zaman air batu, peta Asia Tenggara ini bersambung antara tanah besar dan juga pulau-pulau di sekitarnya. Okey, ini adalah keadaan ciri-ciri zaman air batu akhir ataupun pada zaman itu, keadaan pada zaman itu. Okey, sekarang kita tengok suhu. Bagaimana suhunya? Suhu pada zaman ini terlalu sejuk dan juga dipenuhi dengan salji, terutamanya kutub utara dan juga kutub selatan. Okey. Jadi pada penghujung zaman air batu akhir ini nanti walaupun benua di utara dan benua di selatan ini masih lagi sejuk, namun di Asia suhu mulai panas. Keadaan ini membolehkan manusia berhijrah ke benua Asia yang sebelum ini bersuhu sejuk. Okey, ini adalah sedikit sebanyak paparan yang kamu boleh lihat. Saya menggunakan kata kunci Sabtu FM untuk merujuk kepada ciri-ciri zaman air batu akhir. Soalannya berkemungkinan adalah berbentuk seperti yang dipaparkan itu. Huraikan ciri-ciri zaman air batu akhir. Jadi kamu boleh gunakan kata kunci Sabtu FM untuk mengingati fakta-faktanya berkaitan dengan ciri-ciri zaman air batu akhir ini. Okey. Itu adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan ciri-ciri zaman air batu akhir. Jadi pada bumi telah mengalami cuaca panas bermula 8,500 tahun dahulu yang membawa kepada peningkatan suhu dunia yang menyebabkan berlaku kecairan air batu. Proses ini dinamakan sebagai pengglaziran. Pengglaziran bolehlah kita katakan dia sebagai satu proses kecairan air batu yang memberikan kesan besar terhadap rupa bentuk fizikal bumi. Ini adalah proses pengglaziran yang dapat dilihat yang mana air batu menjadi cair
Akibat salah satu puncanya adalah daripada peningkatan suhu dunia. Jadi kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan pengglaziran? Pengglaziran merujuk kepada proses kecairan air batu seperti yang dipaparkan pada paparan video yang diberikan ini. Okey, terdapat juga ahli sains yang menjangkakan berlakunya peningkatan suhu dunia sekurang-kurangnya 9 darjah Celsius setiap 50 tahun, dan peningkatan suhu dunia ini boleh menyebabkan kenaikan paras air laut. Jadi soalan akan tanya apakah kesan daripada berlakunya pengglaziran atau kecairan air batu ini? Okey. Pertama sekali kesannya adalah paras air laut dunia akan meningkat. Dan ia akan membentuk tasik dan juga pulau. Berlakunya pembentukan tasik dan pulau. Haiwan dan tumbuhan terpisah di kawasan yang berbeza. Dan manusia mula menjalankan pertanian dan pengeluaran makanan. Ini adalah kesan daripada berlakunya pengglaziran atau kecairan air batu yang berlaku pada penghujung zaman air batu akhir. Okay? Penghujung zaman air batu akhir. Okay, sekarang kita tengok kepada 2.5 iaitu perubahan zaman air batu akhir. Jadi pada akhir pembelajaran ini, kamu akan dapat menganalisis kesan perubahan zaman air batu dan juga menilai kepentingan masa lalu, kini dan hadapan dalam kehidupan yang kita lalui sekarang. Jadi kita akan lihat pula kepada perubahan zaman air batu akhir, yang mana kita lihat tadi 2.4 berkaitan dengan ciri-ciri zaman air batu akhir. Sekarang kita lihat kepada perubahan zaman air batu akhir, yang mana ini adalah penghujung kepada zaman air batu akhir. Apa yang berlaku, apakah kesannya? Okey, perubahan suhu zaman air batu akhir. Okey, apakah kesannya? Okey, perubahan suhu yang meningkat pada zaman air batu ini memberikan kesan terhadap bentuk fizikal dan hidupan di bumi ini. Jadi pada waktu ini perubahan bentuk fizikal bumi telah mengalami perubahan. Jadi glazier ini telah menukarkan wajah dan bentuk fizikal bumi. Air batu yang cair dari kawasan tanah tinggi dan gunung membawa bersama-sama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. Dan lebihan air ini yang dibawa akan melimpahi laut dan kawasan tanah tinggi. Satu daripada kesan penting perubahan zaman air batu ialah rupa bentuk fizikal bumi yang terbentuk pada hari ini. Kesannya berlaku perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Okey. Jadi salah satu kesannya adalah perubahan zaman air batu akhir ini ialah rupa bentuk fizikal bumi yang terbentuk pada hari ini. Kesan dia berlaku perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Dan kecairan air batu ini telah membentuk tasik-tasik air tawar seperti Great Lakes di Kanada dan juga tasik Dayang Bunting di Malaysia, yang mana kamu boleh lihat dalam buku teks itu adalah gambaran dan paparan berkaitan dengan tasik-tasik yang terbentuk akibat daripada kecairan air batu. Dan bentuk saliran sungai juga berubah kepada bentuk yang ada pada hari ini. Dan pada zaman ini berlaku kepupusan binatang yang hidup pada zaman Pleistocene. Antara binatang yang pupus termasuklah mammoth, sloth dan juga harimau bertaring. Dan pada waktu ini juga bumi telah mengalami perubahan iklim daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Daripada terlalu sejuk tadi kepada sederhana sejuk akibat daripada kegiatan radiasi bumi yang merupakan penyebab utama kepada peningkatan suhu bumi, yang mana suhu daripada matahari kemudiannya tidak sebahagiannya tidak dapat dikeluarkan semula ke atmosfera ataupun dipantulkan semula ke atmosfera, yang menyebabkan suhu bumi semakin meningkat, ditambah pula dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan pada
zaman air batu akhir ini. Dan pada zaman air batu akhir yang dikenali sebagai zaman Holocene ini, perubahan iklim telah memberi kesan besar terhadap kehidupan manusia kerana mereka perlu menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim ini. Yang mana pada waktu ini manusia bergerak keluar dari benua Afrika dan secara beransur-ansur mendiami benua Eropah dan juga benua Asia. Pergerakan ini dipengaruhi oleh suhu di Asia dan Eropah yang tidak lagi terlalu sejuk. Pada zaman air batu akhir ini, suhu bumi adalah seperti pada hari ini. Jadi ini adalah berkaitan dengan kesan-kesan kesan-kesan perubahan suhu pada zaman air batu akhir. Berkemungkinan soalan akan bertanyakan, huraikan kesan perubahan suhu pada zaman air batu akhir. Kamu boleh bagi tahu kesan-kesan ini. Iaitu yang pertama, berlaku perubahan bentuk fizikal bumi. Lepas itu, paras air laut meningkat. Berlakunya pembentukan tasik air tawar. Kepupusan hidupan zaman Pleistosen, kepupusan binatang zaman Pleistosen, perubahan iklim dari sejuk kepada sederhana sejuk akibat daripada kegiatan radiasi bumi, dan juga manusia bergerak keluar dari benua Afrika ke benua Eropah dan juga Asia. Okey, seterusnya kita lihat kepada 2.6, subtopik 2.6, kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Apakah kesan perubahan zaman air batu ni di Asia Tenggara? Jadi pada akhir pembelajaran ini nanti kamu akan dapat yang pertama membincangkan kesan perubahan di Asia Tenggara pada waktu itu dan juga apa kesannya pada masa kini dan pada masa hadapan. Dan kamu dapat juga menyenderaikan usaha-usaha untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Sebab itu kita perbincangkan ataupun melihat kepada topik zaman air batu ini dalam sejarah. Okey, sekarang kita lihat kesan perubahan zaman air batu ini di Asia Tenggara. Perkembangan yang berlaku pada zaman air batu akhir ini telah memberi kesan yang sama di Asia Tenggara, yang mana ada dua kesan penting, iaitu kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan pergerakan manusia di sekitarnya. Jadi pada asalnya, pentas Sunda merupakan daratan yang mempunyai kawasan tanah rendah di antara pulau-pulau yang wujud pada hari ini. Kepulauan Sumatera, Kepulauan Jawa, Kepulauan Borneo berada di atas pentas Sunda, yang mana kawasan ini menghubungkan daratan seluas lebih 3.2 juta kilometer persegi yang menyatukan Burma ataupun Myanmar sekarang, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam, Semenanjung Tanah Melayu, Borneo dan Singapura. Termasuk juga dengan Indonesia. Jadi ini pada zaman air batu akhir, keadaan keadaan Asia Tenggara pada zaman air batu akhir, yang mana terdapatnya kawasan tanah rendah yang menghubungkan tanah besar dan juga kepulauan-kepulauan yang ada di Asia Tenggara ini. Namun apabila berlakunya perubahan paras air laut yang aktif bermula 17,000 hingga 20,000 tahun dahulu, sejak tempoh tersebut aras laut telah naik antara 100 hingga 120 meter. Hal ini membawa kepada tenggelamnya pentas Sunda ini, yang warna coklat ini semua akhirnya tenggelam akibat daripada kenaikan paras air laut. Kesan hal ini membawa kepada tenggelamnya pentas Sunda tadi. Kesan yang kedua ialah pergerakan manusia. Sebelum 10,000 tahun dahulu, Asia Tenggara ini merupakan kawasan tanah yang luas terbentang yang menghubungkan kawasan daratan
dengan kawasan kepulauan, Dan gugusan tanah ini dikenali sebagai pentas Sunda. Dan pentas Sunda ini merupakan tunjang kebenuaan di Asia Tenggara. Keadaan ini menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara mempunyai ciri-ciri fizikal dan hidupan yang hampir sama, yang mana manusia yang tinggal di rantau Asia Tenggara ini, khususnya di kawasan pentas Sunda ini, juga berkongsikan tamadun yang sama seperti kepercayaan, asal-usul keturunan, bahasa, budaya dan masyarakatnya. Sebagai contoh, penduduk di Malaysia, Indonesia, selatan Thailand, selatan Filipina yang tak ada dalam gambar ni, selatan Filipina, berkongsikan bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Sebab kenapa? Mereka dari satu asal-usul keturunan yang sama. Sebelum berlakunya kecairan air batu, manusia boleh bergerak ataupun bergerak bebas di Asia Tenggara ini akibat daripada daratan ini dihubungkan antara satu sama lain. Tetapi akibat daripada kecairan air batu ini akhirnya menyebabkan terpecahnya antara daratan dengan kepulauan yang ada di Asia Tenggara. Kecairan air batu pada peringkat akhir zaman Holosen ini telah menyebabkan terjadinya sungai dan tasik di Asia Tenggara, yang mana terdapatnya sungai dan tasik di Asia Tenggara akibat daripada kecairan air batu ini. Banyak kawasan-kawasan mengalami kecairan air batu yang membentuk kepada tasik ataupun sungai, dan sungai yang terbentuk telah mengalirkan air ke dalam tasik dan ke laut. Maknanya sungai yang wujud pada zaman itu telah mengalirkan air tasik tu, airnya ke tasik dan juga ke laut. Antara sungai yang terbesar termasuklah Sungai Sunda Utara. Sungai Sunda Utara, yang mana akhirnya sungai ini yang memainkan peranan yang membawa kepada tenggelamnya kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai. Jadi kawasan-kawasan tepi pantai ini semuanya tenggelam, dan perkembangan ini telah mempengaruhi bentuk Selat Melaka, Teluk Siam dan juga Laut Jawa pada hari ini. Jadi ini yang menyebabkan perkembangan yang mempengaruhi pada pembentukan Selat Melaka, Teluk Siam dan Laut Jawa seperti yang kamu tengok di situ. Sungai yang ada pada waktu itu telah mengalirkan airnya ke kawasan tasik yang membentuk tasik. Lepas itu berlakunya lebihan air itu telah dialirkan ke laut dan menyebabkan tenggelamnya kawasan-kawasan yang rendah ini, dan akhirnya terbentuklah Asia Tenggara pada hari ini. Itulah kesan daripada kecairan air batu. Dan kalau soalan tanya, nyatakan kesan kecairan air batu pada zaman akhir Holosen di Asia Tenggara, kamu boleh lihat kepada yang pertama tadi adalah kenaikan paras air laut. Yang kedua ialah pergerakan manusia. Lepas tu bolehlah kamu ceritakan juga terbentuknya tasik dan sungai di Asia Tenggara. Dan juga tenggelamnya pentas Sunda, ataupun tenggelamnya kawasan tanah rendah, dan terbentuknya Selat Melaka, Teluk Siam dan Laut Jawa. Kamu boleh ambil daripada kesan yang berlaku terhadap kecairan air batu ini di Asia Tenggara. Ini 25,000 tahun dahulu, seperti mana kita tengok tadi. Masih lagi daratan, menggabungkan ataupun menyatukan antara tanah besar, daratan dan juga kepulauan yang ada sekarang.
Perubahan yang berlaku di kawasan Asia Tenggara ini pada zaman air batu akhir, khususnya peringkat akhir zaman Holosen, beri kesan kepada bentuk fizikal dan hidupan di kawasan ini. Dan kawasan ini adalah peta pada masa kini, peta pada masa kini, yang mana kawasan Asia Tenggara ini didiami lebih kurang 13% mamalia dunia, okey. Dan pernah habitat di Asia Tenggara ini, binatang-binatang yang pernah tinggal di Asia Tenggara ini adalah seperti stegodon ataupun gajah, atau dan juga Pachycrocuta, ataupun dubuk yang bersaiz besar, tapi sekarang dah pupus lah. Dah pupus, tapi yang masih tinggal, ada juga yang masih tinggal seperti gajah, tapi gajah yang saiznya tidaklah seperti saiz stegodon ini, maknanya dia lebih kecil. Okey. Sekarang kita tengok pada apakah langkah-langkah. Apakah langkah-langkah untuk kita menjaga alam sekitar ni? Kalau soalan tanya, cadangkan langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar. Kamu boleh lihat kepada cadangan-cadangan yang diberikan ini. Sebagai contoh, antara langkah-langkahnya ialah menanam pokok. Iaitu menanam pokok. Lepas itu, menggunakan sumber tenaga baru. Aktiviti sukarelawan, kempen, pendidikan dan juga kita semula. Yang mana kalau kita tengok di sini, kita tengok contohnya menanam pokok. Menanam pokok ni adalah salah satu langkah yang baik dalam penjagaan alam sekitar. Ia menggalakkan tanaman dengan menggalakkan tanaman hijau, yang mana tanaman pokok seperti pokok-pokok bunga dan sayur-sayuran sangat berguna dalam kehidupan manusia. Dan kepentingan pokok ini terhadap alam sekitar adalah sangat penting. Sebagai contoh, yang kita boleh lakukan ialah menggalakkan aktiviti penanaman pokok di sekolah ataupun di rumah, seperti pokok-pokok bunga di kawasan persekitaran untuk menyahut seruan ataupun menyokong kempen penanaman pokok ini. Yang kedua ialah menggunakan sumber tenaga baru. Macam mana kata sumber tenaga baru ni? Kita kena cari tenaga alternatif untuk mengatasi peningkatan suhu dunia ni demi menjaga alam sekitar. Kerana kita tahu peningkatan suhu dunia boleh menyebabkan kenaikan paras air laut. Jadi penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbarui wajar kita perkenalkan dan diperkasakan dalam industri-industri yang berisiko yang mengancam pemeliharaan alam sekitar di negara ini. Sebagai contoh, kita gunakan sumber tenaga solar ataupun tenaga untuk menggantikan tenaga elektrik di kawasan bandar. Lepas itu kita dapat mengelakkan daripada penggantungan terhadap penjanaan elektrik daripada sumber arang dan hidroelektrik, yang mana ia boleh menjejaskan alam sekitar kita. Jadi kalau kita gunakan sumber tenaga baru ini, kita dapat mengurangkan ancaman kepupusan ataupun mengurangkan kecairan air batu. Yang ketiga, aktiviti sukarelawan ni, kamu boleh gunakan aktiviti kesukarelawan dengan membersihkan kawasan sekitar. Lepas tu boleh juga kamu menyertai aktiviti-aktiviti membersihkan kawasan yang dicemari seperti kawasan sungai dan pantai, untuk mengurangkan pencemaran sampah dan sisa yang sering berlaku di negara kita ini. Yang kemudian, langkah yang keempat ialah kempen. Kempen ni kebanyakannya adalah berkaitan dengan peranan pihak-pihak NGO dan juga pihak berkuasa untuk terus menerapkan pemikiran kepada masyarakat supaya sentiasa menjaga alam sekitar ni.
peranan seperti media massa, NGO, badan bukan kerajaan yang ada untuk menyampaikan mesej kepada setiap golongan masyarakat ni sangat penting, dan sentiasa perlu kerap untuk menyampaikan kempen supaya memelihara alam sekitar ini, dan banyakkan lagi kaedah-kaedah yang lebih baik untuk ataupun kaedah-kaedah yang boleh menarik minat masyarakat untuk menyertai ataupun untuk menjaga alam sekitar ini. Okay, yang kelima adalah pendidikan. Pendidikan ni macam yang kita belajar sekarang ni lah. Okay. Terapkan ilmu-ilmu berkaitan dengan penjagaan alam sekitar dalam pendidikan civic, dalam pendidikan moral, dalam pendidikan agama, sejarah, geografi. Jadi semua ni menerapkan berkaitan dengan pendidikan alam sekitar supaya sentiasa alert ataupun sentiasa mengambil cakna pentingnya penjagaan alam sekitar ini. Okey. Dan yang keenam ialah kita semula. Amalan kita semula ni sebenarnya sedikit sebanyak telah banyak membantu untuk menyelamatkan alam sekitar kita. Okay, kita semula adalah seperti menggunakan semula bahan-bahan terpakai, menjadikan bahan lain yang lebih bermanfaat. Misalnya takungan air hujan boleh digunakan sebagai air siraman pokok atau tumbuhan yang kita tanam di halaman rumah. Maknanya kita gunakan apa saja medium yang ada. Air hujan pun kita boleh gunakan balik. Maknanya kita kurangkan penggunaan air. Lepas itu kita gunakan bahan-bahan sisa-sisa plastik yang kita gunakan tadi itu, kita semula, tak berfungsi itu tadi kita buat kita semula supaya diproseskan semula untuk membentukkan bahan-bahan yang lain. Jadi itu dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, tambahan pula dengan kos sara hidup kita yang tinggi ini, dengan penggunaan yang berhemah, kita dapat menggunakan wang yang ada dengan lebih berhemah dan juga lebih jimat lah. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan topik. Sekian, terima kasih dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.